Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Salam Jumaat. Salam satu Maksima. So, bagaimana dengan hari anda semua? Okey, semua okey? Sihat semua? Okey, sihat Cik Di. Alhamdulillah. Semua sihat, right? So, hari ni, okey, sementara kita nak menunggu sahabat-sahabat kita mungkin ada yang sedang menunaikan solat. Jadi kita mulakan dulu. Okay, sebab hari ini topik yang agak menarik dan juga kalau ada apa-apa persoalan nanti dekat ujung program nanti anda dibenarkan untuk bertanya soalan, no problem. Dan topik pada malam ini topik yang sangat menarik kerana apa yang saya katakan menarik sebab kalau anda lihat apa yang kita nak bincangkan pada malam ini sebenarnya benda yang semakin menjadi-jadi sekarang. Dulu kalau kita tengok kita jarang dengar masalah autism ni, tapi hari ni kita tengok ramai bayi-bayi yang dilahirkan ataupun kanak-kanak hari ni mereka merupakan pesakit autism. Jadi kita nak tahu juga apa punca sebenarnya benda ni berlaku sebab zaman dulu saya rasa sangat jaranglah dengar autism ni. Okey. Habis-habis pun Down syndrome, habis-habis pun hyperaktif zaman dulu. Tapi zaman sekarang ni dia semakin menjadi-jadi. Okey. Dan kita nak tahu juga apa sebenarnya punca perkara macam ni boleh berlaku ataupun apa yang menyebabkan autism ni semakin menjadi-jadi sekarang ni. Jadi hari ni kita sebagai manusia of course lah kalau boleh kita nak elakkan, kita elakkan. Dan hari ni kalau kata kita dah orang cakap tu merupakan dah menerima nasib sebagai autism, jadi kita nak tahu bagaimana cara hari ni kita nak mengawal ataupun kita nak kalau dapat sembuh alhamdulillah. Okay, tapi yang paling penting sekurang-kurangnya kita dapat tahu apa yang sepatutnya kita perlu buat. Alright. So hari ini bersama saya kita punya scientific advisor Maksima iaitu Profesor Madya Dr. Harish Kumar yang mana beliau saya yakin beliau akan menerangkan kepada anda semua dan apa yang disampaikan pada malam ini sebab kita ada masa lebih kurang 1 jam. Jadi apa yang disampaikan pada malam ini saya minta anda dengar bagi tumpuan kerana mungkin dengan perkongsian pada malam ini dapat memberikan sedikit sebanyak informasi, kefahaman kepada anda semua supaya apa? Mungkin kita dapat menyampaikan kepada kenalan-kenalan kita. Alright? So, kita tak nak buang masa lagi. Kita terus menjemput Scientific Advisor Maksima, Profesor Madya Dr. Harish Kumar. Silakan Doktor. Doktor, kena on-kan mic. Hai Adi, selamat petang semua. Boleh dengar? Okay, clear. Okay, very good. Okay, so today kita mempunyai topik yang menarik. Yeah. Kita akan bercakap mengenai autisma. Okay, autism. Yeah. Okay, dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai autism, bahasa Malaysia autisma. Yeah. So we will talk about autisma today. Seperti yang kita dapat, I'll share my screen. Okay, seperti kita dapat melihat di sini. Okay, so inilah dia. I would like to share. Okay, can you hear me now? Okay, saya dengar. Okay, anak autisma, anak syurga. Okay, so this is the topic that we have today. Okay, ramai yang mungkin tidak pernah mendengar apakah itu autisma. Dia tahu, ada dengar sajalah perkataan autisma. Tapi apa itu sebenarnya autisma, ramai yang tidak mengetahui. Okay, so we'll go one by one. Okay, now autisma adalah satu penyakit di mana terdapatnya gangguan perkembangan otak. Very important. 3 words. Gangguan perkembangan otak. And biasanya gangguan ini adalah secara berterusan dan ia adalah kekal. That is the problem. It is permanent. Okay. Bila berlaku gangguan perkembangan otak apabila bayi masih dalam kandungan ibu during pregnancy, akan berlaku gangguan perkembangan otak yang biasanya tidak dapat dikesan. Sometimes you cannot detect it. That is the problem. Okay. Bila bayi lahir 1 tahun, 2 tahun, baru dapat mengetahui ada masalah bayi sedang mengalami. Okay. Autisma sebenarnya bermaksud, okay, daripada perkataan Greek
yang bermaksud sendiri. It means alone. Dia bermaksud sendiri ataupun alone. And menurut Blevler, okay, autisma membawa maksud melarikan diri daripada realiti. To run away from reality, that is actually autisma. So one more time, what is autisma? Autisma adalah gangguan perkembangan otak. It is a developmental disability yang berterusan dan juga kekal. Okay, so itulah dia autisma. Okay, so now autisma ini sebenarnya telah dikategorikan sebagai satu penyakit psikiatri, iaitu yang melibatkan minda dan otak. Okay, iaitu the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5th edition, dan dulu ia dipanggil sebagai autisma, tapi sekarang namanya sudah tukar. Mereka lebih memanggilnya kepada Autism Spectrum Disorder ataupun ASD. Okay. Now, mengapa? Kerana ada kanak-kanak mempunyai autisma pada tahap yang berbeza ataupun pada intensiti yang berlainan. Okay. Now, ASD ini mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama, autisma yang paling lazim. Yang kedua, Asperger syndrome. Ini mungkin ramai yang tak pernah mendengar. Yang ketiga, Rett disorder. Dan yang keempat, childhood disintegrate disorder. Okay. Now, kanak-kanak yang ada ASD ataupun Autism Spectrum Disorder akan mempunyai masalah daripada segi sosial. Okay, akan mempunyai masalah daripada segi sosial. Number 2, daripada segi komunikasi verbal ataupun non-verbal. Apabila kita bercakap, kita ada expression pada muka. Kanak-kanak autisma tiada ekspresi. They don't know how to express themselves. Kita jumpa orang yang kita ketahui, kita akan senyum, we smile. Kita akan acknowledge the person. Tapi kanak-kanak autisma tidak boleh berbuat demikian. Mereka juga mempunyai masalah tingkah laku. They have problem with their behavior. Okay, and biasanya bilakah perubahan di dalam aspek ini boleh dilihat? Ia biasanya berlaku mula diketahui seawal di antara tahun 2 hingga 3 tahun. That is why the problem starts. Apabila ibu atau bapa mula memanggil nama mereka, mereka tidak menjawab serta-merta. They don't answer. Ini ada satu masalah. Okay, apabila bercakap dengan orang lain, mereka tidak melihat kepada muka. Tiada ekspresi pada muka. Now, all of this merupakan simptom-simptom yang ada pada pesakit autism. Okay. Now, ingat, autisma ini adalah berbeza daripada ADHD. ADHD ialah Attention Deficit Hyperactive Disorder. Itu lain. Itu kanak-kanak terlampau aktif, dia tak boleh beri perhatian di dalam kelas ataupun di sekolah. That is different. Okay. Tapi ada beberapa kanak-kanak, okay, this is a bit sad. Ada beberapa kanak-kanak yang mempunyai kedua-duanya. Mereka juga mempunyai autisma ataupun ASD dan pada masa yang sama mempunyai ADHD. Okay. Now, kerentanan dari segi belajar, that is the problem. Okay, dari pengalaman, they cannot learn from experience. Biasanya kanak-kanak 3-4 tahun satu kali dia sudah mengalami keadaan, dia sudah belajar kali kedua. Tapi di sini kanak-kanak autism tidak boleh belajar. Okay, dan mengubah suai corak untuk mengintegrasikan ke dalam persekitaran baru adalah ciri autism. Now, semua ini bergantung kepada keparahan ataupun intensiti. Ada kanak-kanak autism yang boleh berkembang menjadi orang dewasa berdikari. Ada yang boleh bekerja full time, pekerjaan sepenuh masa dan kemampuan diri, tetapi ini jarang berlaku. Kebanyakan daripada mereka akan mempunyai masalah dan mereka biasanya tidak diterima oleh masyarakat. Okay, they tidak diterima oleh masyarakat kerana mereka dikatakan sebagai tidak normal. That is the problem that we have. Okay. Now di Malaysia 1.6 dalam 1,000 kanak-kanak mempunyai autism. Now di dunia senang saja. Setiap 60 bayi yang dilahirkan,
satu bayi akan mempunyai autism. That is the thing. Ada negara 1 dalam 60, ada negara 1 dalam 100. So, it's antara di sanalah. Di antara 1 dalam 60 dan 1 dalam 100 ada mempunyai autism. Okay? Dan perkara yang pelik di sini ialah autisma ini 4 hingga 5 kali lebih biasa di kalangan kanak-kanak lelaki berbanding perempuan. Okey, kalau ada 1 perempuan ada autism, ada 4 lelaki yang ada autism. Kebanyakan daripada kanak-kanak autisma adalah lelaki. Okey. Now, penyakit autisma ini boleh berlaku kepada sesiapa pun. Dia tak ada bangsa ke, keturunan ke, agama ke, kedudukan sosial, miskin, kaya, tak ada apa-apa. Dia boleh berlaku kepada siapa pun. Okey. Now, contohnya di Malaysia, okey, setakat ini ada lebih kurang 600,000 individu OKU berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Lebih kurang 30 daripadanya adalah individu autisma. Okay, so it's quite higher. 1 in 60, 1 in 100. Agak-agak di antara sanalah. Okay. Now, apakah jenis-jenis autisma yang kita ada? Yang pertama adalah sindrom Asperger. Now, sindrom ini terletak pada spektrum autisma yang lebih ringan. Gejalanya ringan sahaja. Okay. Biasanya seseorang yang ada Asperger syndrome boleh menjadi sangat pandai, pintar, cerdik dan dapat menangani kehidupan sehariannya dengan normal. They can be very intelligent and they can lead a normal life. Okay, so dia mungkin sangat memberikan fokus ataupun tumpuan kepada topik yang menarik minatnya dan ia akan membincangkannya tanpa henti. Tapi ada satu masalah, dia sukar nak melakukan aktiviti sosial. They cannot socialize. That is the problem of syndrome Asperger. Okay, bagi anda yang suka minat akan filem-filem Hindustan, ada satu filem Hindustan dulu yang ada di mana Shah Rukh Khan telah berlakon, My Name is Khan. Di sana Shah Rukh Khan mempunyai sindrom Asperger. So walaupun dia ada sindrom Asperger, dia sedikit tidak normal, tapi dia masih boleh mendirikan rumah tangga dan masih boleh melakukan kerja seperti orang biasa. So the first one is syndrome Asperger. Okay. Yang kedua adalah pervasive developmental disorder. Okay. Not otherwise specified. Now, diagnosis yang sangat panjang ini biasanya mengambil kira semua kanak-kanak yang mengalami autisma yang lebih teruk daripada Asperger syndrome. Tetapi tidak seteruk gangguan autistik. Ini di tengah-tengah. Okay. This is about moderate. Tadi ringan, ini moderate. Okay, yang kedua. Yang ketiga, this is the worst. Okay, inilah yang paling teruk yang dipanggil sebagai gangguan autistik. Now, istilah ini pula merujuk kepada autisma yang lebih teruk berbanding dengan kedua yang awal, iaitu Asperger syndrome dan juga pervasive developmental disorder, not otherwise specified. Okay, so ini termasuk jenis simptom yang sama tetapi pada tahap yang lebih tinggi. Keparahan penyakit lebih teruk. Intensity or the severity of the disease is much more higher. Okay. Kemudian yang keempat adalah gangguan disintegratif kanak-kanak. Now, ini adalah lebih teruk daripada autisma dan jarang sekali berlaku. Okay, dia adalah kanak-kanak yang berkembang secara normal dan tiba-tiba hilang kemahiran bersosial, bahasa, mental. Dan ini biasanya berlaku pada umur di antara 2 hingga 4 tahun. Dan kanak-kanak ini juga seringkali mempunyai masalah sawan atau apa yang dipanggil sebagai seizures disorder. Now, menurut kajian adalah didapati, menurut kajian adalah didapati kanak-kanak yang ada autism spectrum disorder mempunyai 10 kali lebih
okey, risiko untuk mendapat gangguan sawan berbanding dengan kanak-kanak biasa. Okey. Now, kemudian yang terakhir sekali kita mempunyai sindrom Rett, bukan lagi jenis autism. Now, biasanya ini sama dengan autism, tetapi biasanya sindrom Rett dulu ia dianggap sebagai spektrum autism. Okey. Tetapi kajian lanjut mendapati bahawa sindrom ini adalah disebabkan oleh masalah genetik. So tidak dianggap sebagai autism as we can see. Okay. Inilah dia jenis-jenis autisma yang kita mempunyai. Okay. Okay. Iaitu yang pertama adalah Asperger syndrome. Okay. Yang pertama adalah Asperger syndrome. Yang kedua adalah pervasive developmental disorder not otherwise specified. Okay, kita ada Rett disorders, hyperlexia, ADD dan ADHD, dan kelainan disintegrasi kanak-kanak, childhood disintegrative disorder, CDD. Okay, now seterusnya kita nak melihat apakah dia punca-punca berlakunya autism. Banyak daripada ini masih dalam kajian, tetapi ada yang sudah diketahui. Some of them have been confirmed. Okay, so punca sebenar masih belum diketahui, tetapi terdapat beberapa risiko untuk mendapat anak autisma. Yang pertama, umur ibu dan bapa yang meningkat, kahwin lambat. Okay, mereka yang kahwin lambat atau mendapat anak pada usia yang lambat lebih mempunyai risiko mendapat anak dengan autisma. Okay, anak-anak yang dilahirkan sebelum tiba waktunya iaitu kurang daripada 33 minggu. Masalah lahir pramatang. This is another problem that we have. Okay, masalah perkembangan otak yang disebabkan oleh faktor genetik. Okey, ini juga boleh menyebabkan satu daripada sebabnya masalah fungsi otak terganggu seperti jangkitan. Mungkin semasa dilahirkan dia mendapat penyakit otak, penyakit jangkitan otak seperti meningitis. Ini juga dikatakan merupakan satu daripada faktor risiko. Okey, masalah semasa kehamilan ataupun kelahiran yang boleh berlaku, and faktor genetik iaitu sejarah autisma. Kalau ada satu anak yang mempunyai autisma, ada peluang yang lebih tinggi untuk mendapat anak kedua ataupun anak ketiga yang mempunyai sejarah autism. Okay, now masalah autism dalam kalangan kanak-kanak yang paling awal boleh dikesan pada umur 1.5 tahun, iaitu 18 bulan. Nah, macam mana ciri-cirinya? Yang pertama, kemahiran pertuturan dan komunikasi. Biasanya mereka sukar untuk memahami percakapan. They cannot understand. Mereka tak boleh bertutur dengan lancar dan mereka tidak boleh menyatakan kehendak mereka seperti kanak-kanak biasa. Okay, and apabila mereka bercakap satu atau dua patah perkataan. Tak boleh buat ayat. They can't form sentences. Mereka hanya bercakap satu atau dua patah perkataan sahaja. And ada yang tidak boleh bercakap ataupun bertutur bahasa patah perkataan. Mereka hanya membuat bunyi atau perkataan yang mereka tuturkan tidak bermakna dan tidak boleh difahami. Tidak boleh difahami. Just a minute. Okay, kebiasaannya membuat bunyi ataupun perkataan yang tidak bermakna. That is a problem dan tidak boleh difahami. Okay, that is another problem. Mula-mula tak boleh membentuk ayat. Kemudian bercakap pun satu atau dua perkataan. Okay. Yang ketiga adalah mereka berkata perkataan yang tiada makna, hanya mengeluarkan bunyi sahaja. Okay. Dan satu lagi kelakuan kanak-kanak autisma ialah mereka mengalami echolalia. Echolalia ialah keadaan di mana mereka akan mengulangi perkataan yang telah dituturkan oleh orang lain, yang telah dikatakan oleh orang lain. They will repeat words. You cakap apple, dia cakap apple. You cakap zoo, dia cakap zoo. Dia akan repeat the statements again and again.
This is typical of kanak-kanak yang ada autisma. Okay. Now, selain daripada itu, kemahiran interaksi sosial seperti yang kita dapat melihat, mereka tidak suka berinteraksi dengan individu lain, mereka sukar nak menjalani aktiviti sosial. Ini adalah satu daripada perangai utama kanak-kanak autism. Okey, mereka tidak boleh bertentangan mata. Apabila kita bercakap dengan orang lain, kita bertentangan mata. We have look eye in eye. We have eye contact. Mereka tiada eye contact. Okay. Dan apabila you memanggil nama mereka, mereka tidak menjawab dengan cepat. They don't answer when you call their names. Okay. And biasanya mereka tak suka bermain dengan kanak-kanak lain, and mereka sentiasa suka main bersendirian. They always like to be alone. Itulah maksud autism, iaitu sendiri ataupun alone. It's typical. Okay, they always like to be alone. That is typical of autism. Okay. Now, yang ketiga, tingkah laku dan emosi. Okay, mereka melakukan perkara yang tidak normal seperti mengibas tangan, melompat tanpa tujuan. There's no reason. Okay, ini merupakan ciri-ciri utama kanak-kanak autism. And ada yang mencederakan diri mereka sendiri dengan menggigit, ada yang menghantuk kepala ke atas dinding. Okay. Selain daripada itu, tiba-tiba mereka boleh ketawa, tiba-tiba mereka boleh menangis, tiba-tiba boleh menjerit tanpa sebarang sebab. All of this is typical of kanak-kanak autisma. Kadang-kadang ibu bapa nak menjaga pun susah because kadang-kadang mereka menjadi sangat agresif. They become very aggressive. Okay, and biasanya autisma, kanak-kanak ini sangat sensitif kepada bunyi bising, sentuhan dan rasa. Okay, mereka suka kadang-kadang menjilat, tabiat menjilat, memasukkan barang dalam mulut, menggigit atau mencium sesuatu. Typical lah. And ada kebanyakan daripada kanak-kanak autism tidak suka apabila disentuh, dipegang atau dipeluk. They don't like. They like to be alone. They like to be different. Okay. And mereka juga sangat memilih makanan yang mereka makan. Why? Kerana masalah sensori badan dan bahagian mulut. So it's typical of an autism child. Okay, as we can see. Now, kemahiran kognitif yang bermaksud kemahiran berfikir. Now, kanak-kanak autism sering dikaitkan dengan perkembangan kognitif yang lewat. Mereka biasanya lambat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya umur dengan mereka. IQ mereka pun pada tahap yang rendah berbanding dengan kanak-kanak yang normal. Ini menyebabkan terdapat kanak-kanak autism, yang sukar memahami konsep-konsep tertentu, especially emotion. They are very poor as far as emotion is concerned. Very, very poor. So, kebolehan berfikir mereka juga sangat lemah. That is typical of kanak-kanak autism. Okay, and mereka kanak-kanak autism tidak memahami konsep bermain. Mereka suka membaling mainan, memasukkan mainan ke dalam mulut dan kadang-kadang merosakkan mainan. Okay, and biasanya mereka mempunyai minat yang terhad kepada alat mainan, and mereka akan bermain dengan alat yang sama berulang kali again and again. Okay. Now, ada tak komplikasi? Yes. Seorang yang mengidap autisma akan mendapat gejala berlainan. Peringkat awal, mereka sangat hyperaktif. Sukar ibu bapa nak mengawal mereka, panas baran. Okay. Peringkat akhir, kanak-kanak suka menyerang, agresif, mencederakan diri sendiri. Typical of kanak-kanak autism. Peringkat remaja dan dewasa pula mereka depres, iaitu kemurungan, dan ada yang menjadi mangsa kepada epilepsi ataupun penyakit sawan. Saya pernah beritahu tadi, penyakit sawan atau epilepsi berlaku pada kanak-kanak autism dalam kadar 10 kali lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak biasa. Okay, very sad. So, rehabilitasi, macam mana nak mengajar mereka
So terdapat beberapa pencegahan. The best thing for autism ialah ia harus dikesan seawal yang mungkin. Because bila you sudah tahu dia ada autism, anda akan memasukkannya ke sekolah yang khas, okay? And pada masa yang sama, anda akan mempunyai orang untuk membantu mereka belajar. So they start learning. They don't be late. Okay? Terapi pertuturan dan bahasa. Okay? Mengajar mereka bercakap, bertutur, mengeluarkan perkataan, memperbaiki komunikasi. Terapi yang pertama. Yang kedua, cara pulih kerja ataupun occupational therapy. Ini pula menambah baikkan kemahiran kemasyarakatan seperti eye contact. Okay? So, okay, pemerhatian dan tumpuan serta membantu kanak-kanak menjalankan aktiviti harian menggunakan panca indera mereka iaitu 5 deria mereka. Okay? Yang seterusnya, pencegahan tingkah laku, behavior intervention, menjadikan mereka kurang agresif. Okay? Dan menjadikan mereka kurang ganas. Because biasanya kadang-kadang kanak-kanak autism can become very, very hyperactive and very, very aggressive. Okay? Now, pendidikan khas, okay, biasanya kanak-kanak autisma ini harus mendaftar diri dengan Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran supaya keperluan pendidikan dapat diberi yang khas. Okay. Borang pendaftaran boleh didapati daripada Jabatan Pendidikan atau di sekolah, dan terdapat juga pertubuhan bukan kerajaan NGO yang dapat memberikan pendidikan kepada kanak-kanak autism seperti National Autistic Society of Malaysia iaitu NASOM. Okay. Dan yang seterusnya, pendaftaran kurang upaya ataupun disability registration. Okey, kanak-kanak autisma boleh mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan mendapatkan borang di Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran. Okay. Now rawatan is most of them is all therapy. You kena hantar mereka terapi, sekolah yang khas, guru yang khas yang dapat memahami kehendak mereka. Sampai hari ini belum ada ujian, belum ada ubat yang boleh menyembuhkan ASD. There is no medication. Okay. So ada ubat yang boleh membantu setengah individu dengan gejala seperti ganas, agresif, you boleh kurangkannya. Okay. So ubat yang boleh membantu menguruskan masalah hyperaktif, tidak mampu fokus, kemurungan sawan. Ubat macam itu ada. Tapi untuk merawatnya supaya keluar daripada state autisma, belum ada lagi ubat seperti itu. Nah, berita baik, kajian menunjukkan bahawa sel darah tali pusat, stem cells, terapi menggunakan stem cells adalah berguna di dalam rawatan autism. So this is good news. Okay? So 2 of our products has got stem cells activation. Satu daripadanya ialah AFX dan satu lagi adalah CMX. And ada sebelum ini kanak-kanak autism yang diberi makan CMX, AFX, didapati bahawa mereka mula mengawal diri dengan lebih baik, mereka kurang menjadi agresif, they become better. Okay. Now, siapakah pakar-pakar yang boleh melakukan penilaian yang lebih mendalam dan membuat diagnosis? Okay, bukan doktor biasa tak boleh buat diagnosis. Yang pertama ialah pakar perkembangan kanak-kanak. Now, this one is doktor yang khas, yang mempunyai latihan khas dalam perkembangan kanak-kanak istimewa. Mereka boleh buat. Yang kedua, pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja. Doktor ini mengetahui soal minda manusia. These are the 2 people who normally yang boleh membuat diagnosis. Sama ada seseorang itu mempunyai ASD, Autism Spectrum Disorder ataupun tidak. Okay, so ladies and gentlemen, today we have our product Revolusi with us, AFX dan CMX. Okay, kedua-duanya mempunyai bahan aktif AFA, tetapi CMX mempunyai satu lagi bahan aktif iaitu goji berry yang boleh melindungi hati, yang menambah baikkan kejelasan mata, menguatkan sistem imun, menambah baikkan fungsi seksual dan peredaran darah,
mengurangkan kolesterol, melindungi sel-sel saraf, membantu migrasi sel stem, menambah baikkan tekanan darah dan paras gula darah, antioksidan dan anti keradangan yang baik. Okay. Kalau sekarang you susah nak mendapatkan CMX, no problem. You can always take AFX kerana kedua-duanya mempunyai AFA. Both of them contain AFA. That is the most important fact. Okay. And kedua-duanya mengandungi AFA yang dapat merangsangkan sumsum tulang melepaskan sel stem. This is what happens basically. And biasanya sel stem dihasilkan paling banyak di antara usia 25 hingga 30 tahun. Selepas 30 tahun, bilangan stem cell dikeluarkan oleh badan mula berkurangan. That is the thing. Okay. Dan berita baik, AFA yang ada di dalam AFX dan CMX mampu merangsangkan badan menghasilkan dua jenis sel. Satu ialah NK cell, natural killer cell, dan satu lagi ialah cell stem. Okey, bukan itu sahaja. Di dalam AFA terdapat 64 jenis nutrien. Okey, yang termasuklah vitamin, mineral, asid amino, asid lemak perlu, chlorophyll, enzim. All of these are present in AFA. Okey, now salah satu daripada bahan dalam AFA yang boleh membantu mereka yang ada autisma ialah phenylethylamine iaitu PEA. Okey, sangat baik bagi mereka yang ada autisma, kemurungan iaitu depression, penyakit attention deficit disorder, okey, penyakit disleksia, dyspraxia, all of them didapati memberikan kesan positif selepas diberi AFA dalam bentuk CMX ataupun AFX. Okay. Yang kedua adalah phycocyanin iaitu ejen anti keradangan ataupun anti-inflammation. Yang ketiga polisakarida yang mencari, yang merangsangkan badan menghasilkan sel NK, natural killer, yang akan memasuki tisu, cari sel kanser dan mengakibatkan sel kanser membunuh diri sendiri. Okay. Kemudian kita mempunyai L-selectin ligand, iaitu bahan dalam AFA yang memberikan isyarat kepada sumsum tulang supaya melepaskan sel stem. Okay. Vitamin B12 yang penting untuk sistem saraf dan pembentukan sel darah merah. Asid lemak perlu, omega 3 yang penting untuk kesihatan otak dan juga jantung. Enzim hidup juga didapati dalam AFA dan asid amino. Sebenarnya semalam saya baru bercakap mengenai asid amino, iaitu kedua-dua asid amino perlu dan tak perlu adalah hadir di dalam secara semula jadi di dalam AFA. Inilah dia senarai mineral yang terdapat di dalam AFA daripada kalsium, magnesium, selenium, kromium, zinc, semuanya terdapat di dalam AFA. Vitamin daripada vitamin A, B, vitamin C, vitamin E, K, choline, inositol, biotin, semuanya terdapat di dalam AFA. Dan berita baik, 97% daripada vitamin, mineral dan enzim yang terdapat dalam alga biru hijau mudah diserap oleh tubuh badan manusia. That is a good thing, okay? And kandungan chlorophyll AFA adalah salah satu yang paling tinggi iaitu 300 mg berbanding dengan yang lain, kawan-kawan AFA yang lain seperti chlorella dan juga spirulina. Okay. Dari mana Maxima mendapatkan bekalan AFA organik? Ia diperolehi daripada Tasik Chemist di Oregon, Amerika Syarikat. That's where we get it from. And dua bahan utama di dalam AFA, satu merupakan L-selectin ligand dan satu lagi pula merupakan polisakarida. Okay. And inilah dia apabila orang mengambil 3 kapsul AFX ataupun 1 vial CMX, orang itu telah mengamalkan 1 gram AFA, yang menyebabkan pertambahan dalam pembebasan sel stem dewasa sebanyak 25 hingga 30%.
okay, dalam 1 hingga 2 jam, dan ini adalah bersamaan dengan penghasilan 3 hingga 4 juta sel stem yang baru. 3 to 4 million stem cells in 1 to 2 hours. That is really fantastic. Okay. Today kita telah memahami dengan lebih baik apakah dia autisma. Harap-harap kita boleh menerima kanak-kanak tersebut because biasanya mereka sukar mendapat tempat di masyarakat, tidak diterima oleh orang lain, ada yang menganggap mereka sebagai tidak normal. Okay, so ibu bapa telah dikurniakan anak begini memang satu cabaran lah. Okay, and mereka dipanggil sebagai anak syurga kerana ibu bapa kena betul-betul tertabah. They must be cool and calm untuk membawa, untuk membesarkan anak-anak seperti ini kerana ada banyak cabaran dan dugaan untuk membesarkan seorang anak yang mempunyai autism spectrum disorder. Okay, with those words, I come to an end of the presentation today, and kita kembali, kepada Eddie. We go back to Eddie. That was on autisma today, penyakit yang ada di kalangan masyarakat di Malaysia dan negara-negara lain di dunia. Thank you very much. Okay, thank you very much, Doktor. So, Doktor, tadi saya ada dengar Doktor mention tentang sel stem pada tali pusat tadi tu, Doktor. Yes. Right. Right. So jadi kalau kita tengok yang relate-nya dengan apa yang topik yang kita cuba sampaikan pada malam ni, apakah relate-nya stem cell yang ada pada tali pusat atau stem cell yang ada pada tulang sumsum yang relate, yang kita boleh relatekan dengan topik pada malam ni? Actually, tali pusat mengandungi banyak stem cell. Okay. So memang that is one thing. So itulah sebabnya apabila seseorang lahir, ibu bapa akan memasukkan stem cell ini ke dalam bank yang khas. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Contohnya penyanyi Datuk Siti Nurhaliza yang telah memasukkan stem cell anaknya, cord stem cell, tali pusat ke dalam bank yang khas. So pada masa yang sama kita di Maxima, what do we do? So we don't have kita semua sudah besar sekarang, sudah 40 tahun, 30 tahun, mana nak cari tali pusat? Tak ada lagi. Sudah tanam, Doktor. That's why sudah tanam. So what we have is kita masih mempunyai sumsum tulang. That is our bet. Kita ada sumsum tulang. So mereka yang ada autism, you can give them CMX or AFX, 2 dos sehari. And you will see mereka akan mula mencapai nilai-nilai positif. Mereka yang pertama, mereka kurang ganas. Oh, that is very important because sometimes they are very, very angry. Okay, very aggressive. Mereka kurang agresif, mereka boleh mengawal diri dengan baik, and simptom-simptom mereka yang parah akan mula berkurangan sedikit demi sedikit. Okay, there was once I remember testimony di mana kanak-kanak autism diberi makan CMX pada masa itu Cellmax, and didapati simptom-simptomnya mula bertambah. So we can give autistic child boleh bagi CMX ataupun AFX. Okay. So maksudnya berapa dosage, Doktor, untuk macam dosage is at least about 2 dose a day. Okay. Maksudnya 2 dos lah. 2 dos sehari, 1 pagi, 1 malam. You will see the difference. Dalam masa 2, 3, 4 minggu, kanak-kanak akan mula menunjukkan perubahan pada tingkah laku dan kelakuan. Okay. Okay, kita ada soalan ni kalau kita tengok. Hai Doktor, pada usia seawal berapa autism pada kanak-kanak boleh dikesan, Doktor? Baru cakap, yang paling biasa dikesan di antara umur 2 hingga 3 tahun. Apabila you panggil nama mereka, dia tak jawab. Okay, dia suka main sendiri sahaja, pergi keluar tempat lain, tak suka bergaul dengan kanak-kanak. Biasanya kanak-kanak suka dengan ada kanak-kanak lain, dia gembira, dia very happy. This one they don't like, dia nak main sendiri saja, semua buat sendiri saja. That is where the parents akan suspect ini ada sedikit masalah. So then mereka akan bawa kepada pakar kanak-kanak, a pediatrician, and dia akan membuat diagnosis, dan akan didapati bahawa the child is actually autism. Semakin awal didiagnose lebih baik, so you can start the treatment as soon as possible.
autism ni dia boleh, maksud saya dia boleh pulih ke doktor? Boleh pulih. There is no way to cure the disease. Tetapi simptom-simptomnya boleh dikawal. You can control the symptom, okay, lebih boleh dikawal. Ada orang autism yang sudah membesar, I told you just now, yang boleh mendapat pekerjaan dan berdikari. Ada, there are some people who have been trained. Okay, mereka, okay, ini biasanya ASD mereka sedikit, dia tak parah. Tapi mereka yang terlalu teruk sampai sangat parah, very severe, kadang-kadang susah untuk hidup secara normal. Betul. Sebab ada yang sampai level yang mencederakan diri ya doktor ya. Betul, okay, mencederakan diri sendiri. They are very aggressive. That is the problem with autistic children. So the point is kalau orang yang macam ni, jadi kalau dia ambil kita punya suplemen doktor, maksudnya apa yang menyebabkan orang cakap tu yang apa yang menyebabkan orang yang macam autism ni, yang agresif ni bila ambil kita punya suplemen ni, apa yang menyebabkan dia boleh relax? So, apa dia punya? Very good. Ini biasa. Mengapa mereka menjadi agresif? Kerana ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak. Bahan kimia dalam otak turun naik, turun naik, turun naik. Dia punya perangai pun tidak menentu. Baru cakap tadi, tiba-tiba menangis, tiba-tiba ketawa. Biasa ini berlaku. So, apabila anda memberikan mereka bahan makanan AFA, yang contohnya CMX ataupun AFX, ia akan menyebabkan sel stem berhijrah ke bahagian otak. Dan bahagian otak yang mengeluarkan bahan kimia ini akan mula distabilkan supaya bahan kimia lebih stabil. Apabila bahan kimia, kepekatan bahan kimia lebih stabil dalam otak, akibat daripada itu simptomnya yang ganas-ganas, yang agresif mula berkurangan. Because there is no naik turun, tak ada. They become more relaxed. Okay, because the concentration of the chemicals in the brain, kepekatan bahan kimia dalam otak mula mencapai keseimbangan. That is the reason. Okay, so kepada anda yang nak tanya soalan kepada doktor, silakan, tak ada masalah. Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Pagi tadi saya dapat satu mesej doktor. Satu mesej yang saya rasa macam make my day lah. Dia cakap, dia tanya saya pasal dia nak beli produk. Lepas tu saya tanya dia dah jadi ahli ke? Dia kata dia dah jadi ahli. So dia punya bapak dia tu ada masalah buah pinggang. Lepas tu saya cakap dia boleh try AFX lah. Saya cakap boleh makan AFX. Lepas tu dia cakap ayah memang amalkan AFX. Baru sebab kencing manis kat kaki hari tu. Maksudnya dia punya luka kencing manis kat hari tu, dia dah kering. So masalah, pasal saya cakap lah alhamdulillah. So masalah jantung, lepas tu dia cakap masalah jantung, kencing manis, semalam doktor cakap dah okey. So bila dapat mesej yang macam ni, seriously memang rasa benda yang sangat-sangat happy lah. Betul. It makes your day. You feel positive. Yang benda ni. Sebab dia bukan cerita tentang pada orang yang dapat banyak duit apa semua tau. Tapi bila orang yang macam ni reply, bagi feedback kan, jadi kita rasa macam wah bestnya. Rasa macam seronok tau nak berkongsi dengan orang lain tentang produk Maxima ni. Kita rasa macam rugi kalau kita tak cerita dekat orang lain. Betul. Rugi kalau tak cerita dekat orang lain. Okay. Saya ada satu soalan yang telah dikemukakan oleh Encik Eddie semalam. Okay, Encik Eddie sudah lupa tanya soalan semalam. You tanya kenapa sekarang lebih banyak autism berbanding dengan masa dulu. This is a very important question. Mengapa kes-kes semakin menjadi sekarang lebih banyak daripada dulu? Dua sebab. Sebab pertama adalah kerana sekarang ada kemudahan perubatan yang lebih baik. There is better facilities. Dulu ada autisma, mungkin ada, tapi tak ada kemudahan, pakar pun tak ada, pakar kanak-kanak pun tak ada. So penyakit itu ada tapi tidak didiagnosis. But now, today we have better doctors. Kita mempunyai psychologist, kita mempunyai pediatrician yang lebih pakar dan mereka dapat mendiagnose disease dengan lebih baik. That's why kita ingat hari ini lebih banyak kes. Yang pertama,
Yang kedua yang saya telah baca, hari ini terdapat lebih ramai orang yang terdedah kepada keracunan logam berat. Contohnya Ada contohnya. contoh logam berat, mercury, plumbum, arsenic. Now all of these are heavy chemicals, heavy metals. Now mereka menambahkan risiko seseorang mendapat anak yang mempunyai autism. Okay, so be very careful what you are eating because logam berat dalam tempoh masa yang panjang, racun serangga, pesticide, insecticide dalam tempoh masa yang lama boleh salah satu daripada kesannya mengakibatkan kelahiran seorang anak yang mempunyai autisma. Those days they didn't have all these problems. Mana ada orang pergi taruh factory buang dalam sungai, buang dalam laut, tak ada. But today we have so many people doing this. Daripada kilang dia dengan curi-curi pergi buang dalam sungai, buang dalam laut, tempat orang minum. All of this is happening today. Because of that, case autisma semakin meningkat sekarang berbanding dengan 50 tahun yang lepas. Okay, that was the reason. Because of the technology also, Doktor. Exactly, because of the technology also. Technology ada baik, ada buruk. Both also got. That is the problem. Okay, ada soalan dari Ahmad Kamal. Dia tanya, kalau kanak-kanak autism Asperger syndrome. Or high functional, adakah lebih baik didaftar OKU untuk mendapat pendidikan khas? Yes, better. Biasanya kanak-kanak ini perlu guru yang khas. Dia suka nak pergi ke sekolah biasa kerana sekolah biasa semua kanak-kanak cepat. Mereka membaca, bertutur semua cepat. Kanak-kanak autisma masuk kelas ini dia tak boleh. Sure cannot. Dia satu hari nak balik rumah, dia cannot. So you have to send them to a special school di mana guru yang mengajarnya ialah guru yang telah dilatih. Okay, to teach them how to read, write and also bermain dengan kawan-kawan dia. It's special school. Yes. Okey, ada soalan lagi dari Doli. Adakah ada kesan buruk pada kanak-kanak yang ambil ubatan buruk? Sorry? Ada ni, Doli, tolong cakap je lah Doli. Jangan suruh dia tanya soalan. Jangan dia jawab, dia tanya. Off mic. Macam ni doktor. Budak ni dia dari kecil sekolah rendah makan ubat-ubatan dari hospital sana. Sehingga sekarang sudah dewasa, sudah 18 tahun masih makan bergantung dengan ubat-ubatan. Jadi adakah dia ada kesan nanti kalau terlalu banyak lagi makan ubatan tu sehingga dewasa? Tetapi apa ubat dia makan untuk penyakit apa? Setiap sebulan itu dia pergi review jumpa dokter begitulah. Kadang jarum di tangan. Suntik. Ataupun dia makan ubat biji-biji itu. Tapi apa penyakit dia? Tahu tak apa penyakit dia? Kadang-kadang dia akan datang yang dia lebih agresif, dia melawan orang tua, dia boleh lompat di keadaan tinggi turun. Hyperactive. Attention Deficit Hyperactive Disorder, ADHD. Inilah satu contoh. Nah, orang seperti ini dia mesti ambil ubat. Kalau dia tak ambil ubat, dia boleh mencederakan orang lain. They can be very dangerous. So mereka harus mengambil ubat seumur hidup. They have to take. Because if not, dia boleh mencederakan orang lain sampai boleh mencederakan diri sendiri, very dangerous. So they have to take medication. Kalau you tahu ibu bapa, you boleh sarankan mula mengambil AFX ataupun CMX. You will see that change. Baru cakap dengan Encik Adi. Okay, akan berlaku perubahan dalam agresifan. Okay, akan berlaku perubahan pada kelakuan dan tingkah laku. Okay? Okay, thank you doktor. Okay, ada soalan lagi ni dari Mas Sidin. Apakah orang yang pendiam itu sama dengan autism? Mungkin terdiri dari orang yang dewasa. Bukan, not necessary. Pendiam tidak bermaksud autism. Autism bermaksud orang yang pendiam tapi dia masih suka sosial dengan orang lain. Dia masih ada kawan, suka bermain, suka bergaul. Tapi ini langsung autism tak mau bergaul, tak mau sosial, tak mau bermain. Semua sendiri saja. That is autism. We can see the difference. Bila kecil-kecil you panggil nama, dia tak jawab. Bila cakap dengan orang, dia tak tahu senyum. Bila cakap dengan orang lain, tak ada eye contact. Now all of this is ciri-ciri autism. Okay, faham Pak Din?
Okey, cantik. Okey, Meknab, adakah suka bersendirian dan mengasingkan diri daripada keluarga berkurung dalam bilik pada usia sekolah menengah juga dipanggil autism, dan bagaimana cara No, that is not. Ini ialah, that is part of growing up. Remaja yang ada pelbagai jenis masalah, kadang-kadang dia suka bersendirian, dia ada masalah dengan kawan-kawan di sekolah, dia ada masalah because they're growing up, they're finding a lot of, badan mereka ada banyak perubahan yang berlaku. So mereka kadang-kadang suka berkurung dalam bilik. Okay, so that is not autism. That is part of growing up, the ups and downs of growing up. That is not autism. Okey. Alright, ada siapa-siapa nak tanya lain? Maaf doktor, nak tanya, autism ni dari keturunan ke? Kalau efek dari kecil banyak makan ubat boleh jadi autism ke? Autism dikata ada kajian yang mengatakan bahawa autism ada penglibatan faktor genetik. I baru cakap kalau anak pertama dilahirkan autism, kebarangkalian anak kedua dilahirkan autism ada 20 atau 30%. Kadang-kadang ia terjadi dalam keluarga yang tertentu. Mungkin anak, abang ini ada, kemudian adik dia pun anak ada autism. Dia kadang-kadang hadir dalam sesuatu keluarga. It can be genetic. Okay, but autism tidak akan berlaku kalau you makan ubat terlalu banyak. That one is not autism. Autism is biasanya ada dikatakan faktor genetik. Okay. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Someone ada apa nak tanya dengan doktor tentang topik hari ini tentang autism? So it's a very interesting topic. Autism is very sebab interesting. Kita banyak tahu sebenarnya dekat luar sana tu ramai tahu yang anak-anak dia autism. Jadi kalau apa yang anda perlu, contoh anda nak advice, okey doktor, kalau boleh doktor macam kita ni, kalau apa advice yang doktor rasa yang terbaik lah untuk kita nak tanya dulu orang ni yang tentang anak dia tu perlu makan kita punya produk. So doktor ada idea tak? You kena tanya dengan mereka macam mana kelakuan and apakah tingkah laku anak mereka yang ada autism. First of all, you have to ask macam mana, what is the khabar baik ke tidak, kanak-kanak dia okey ke tidak, dia pergi ke sekolah yang biasa atau sekolah khas, macam mana pelajaran dia, everything. Then slowly baru you tanya, ada tak anak you agresif? Ada tak anak you boleh kawal diri kadang-kadang? Ada tak ini berlaku? And ada tak kadang-kadang dia mendapat sawan? Because menurut kajian, kanak-kanak autism 10 kali kebarangkalian mendapat sawan berbanding anak-anak biasa. So you tanya sedikit demi sedikit, bila mereka cakap ada, then baru you perkenalkan. Kita ada satu bantuan, suplemen yang boleh membantu daripada segi penghasilan sel stem. Ini bukan vitamin atau mineral yang dijual di farmasi. No. It's a special thing yang help stem cell stimulation yang boleh menseimbangkan kepekatan bahan kimia dalam otak dan boleh membantu simptom-simptom yang ada pada kanak-kanak autism. Very slowly, very professionally. Maksudnya bahan aktif yang ada dalam produk AFX ataupun CMX tu, iaitu AFA tu. Yes. Dia mampu untuk apa dia panggil? Dia sel stem akan pergi ke otak. Apabila sel stem pergi ke otak, dia seimbangkan penghasilan bahan kimia. Ni poin-poin yang bagus ni untuk kita, supaya bila kita berdepan dengan ibu bapa yang anak dia autism, ini benda yang anda boleh bagi tahu, the benefit of the product. Correct. But very slowly and very professionally. Adakah itu melibatkan yang PEA tu doktor? Yes, exactly. PEA is one of them. PEA akan menyebabkan seseorang anak autism boleh memberi perhatian untuk tempoh masa yang lebih panjang. PEA akan menyebabkan seorang anak-anak autism kurang agresif, kurang ganas. So the main thing here is, because you cakap PEA, mereka mungkin tak akan faham. So selepas you cakap stem cell sedikit, baru you beritahu ada satu bahan dalam AFA yang dipanggil PEA. So phenylethylamine, seperti yang saya beritahu dalam talk tadi, that is the bahan yang membantu kanak-kanak dengan autism, ADHD, dyslexia, all of this, PEA boleh membantu.
Okey doktor, ada soalan satu lagi dari Anwar Abdullah. Dia tanya, doktor, apa perbezaan kanak-kanak autism dengan Down syndrome? Very good question. Kanak-kanak autism adalah kanak-kanak yang ada masalah dengan perkembangan otak. Okey. Bilangan kromosom mereka adalah normal, iaitu seperti orang biasa mereka memiliki 46 kromosom. Tetapi Down syndrome adalah seseorang yang mempunyai 47 kromosom. Memang perbezaan yang besar. Down syndrome ini biasanya kena pergi kepada sekolah yang khas, and dia punya ada masalah dengan jantung pun ada Down syndrome. And Down syndrome kalau you lihat kanak-kanak, muka mereka semua sama. All the same face they have. And satu daripada ciri mereka, lidah selalu keluar daripada mulut, setengah keluar daripada mulut. That is the ciri-ciri Down syndrome. Mereka juga seperti kanak-kanak autism, mesti pergi ke sekolah yang khas. But bilangan kromosom will tell you. And Down syndrome, apakah penyebabnya? Kahwin lambat, pregnant selepas umur 35 tahun. Okay, atau selepas 40 tahun. Late pregnancy boleh menyebabkan kanak-kanak dengan Down syndrome dilahirkan. Okay? Okay, right, terjawab. Okay, so ada apa-apa soalan? So kalau tak ada apa-apa soalan, okay, kita program kita ni consider kita dah tutup untuk bulan Jun punya. Jadi kita akan Julai. Julai, yes, untuk bulan Julai kita dah tamat untuk program Ask Channel Expert untuk bulan Julai. Kita akan berjumpa anda semula pada bulan Ogos. Okay, very good. Oh, ni ada satu lagi soalan doktor. Adakah BRX boleh membantu doktor? BRX boleh membantu, of course, okay. Boleh membantu dari segi kebolehan pembelajaran, learning abilities, and also dari segi memory. Definitely will help you. You can give them, if you have the budget, you can definitely give them BRX. 1 dose a day is enough. Lagi dua-dua lagi cantik doktor Okay. Tu bagi BRX satu kan? Yes, very good. Okay, CMX 1, DRX 1. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, thank you very much doktor for your time. Thank you. I enjoyed sharing with you all. Yes, kita akan berjumpa lagi dengan doktor dengan topik-topik yang lagi menarik untuk bulan hadapan. Okay. Bulan hadapan kita ada topik tentang the power of susu ibu. Doktor, saya nak tanya boleh tak? Ni Eddie nak tanya doktor, yang tali pusat tu yang disimpan budak tu daripada kecil sampai ke dah besar, dah dewasa, untuk apa tali pusat tu disimpan? Tali pusat itu disimpan dalam bank yang khas kerana di dalam tali pusat itu ada berjuta-juta sel stem. Bila kanak-kanak tersebut jatuh sakit, mereka akan menyuntik sel stem daripada tali pusat masuk kepada badan kanak-kanak, dan ini boleh membantu dalam proses penyembuhan. Oh ya ke? Tali pusat tu yang mana doktor? Yang daripada lahir dipotong terus disimpan Ya, the long one, the long tali pusat. Okay, ini you kena beritahu kepada bank yang khas, the stem cell bank. You have to tell them yang anda ingin berbuat demikian. Tapi ia agak mahal sedikit lah. Bukan semua orang mampu membuatnya. Mahal banyak doktor. Very expensive. Dibekukan ke diapakan doktor? Dibekukan. Oh, dibekukan. Yes. Sampai bila-bila boleh guna lah doktor? Bila-bila boleh guna, yes. Very true. Okay, thank you. Tak silap saya, tali pusat tu dia boleh juga dia boleh juga diguna pakai untuk adik-beradik dia doktor. Betul tak doktor? Normally adik-beradik kerana genetik dia lebih kurang sama. But normally sekarang apa dia buat? Dia buat tali pusat untuk satu baby, satu bank. Satu baby, satu bank. Kos mahal doktor Very expensive, very expensive. Agaknya berapa agaknya kos dia doktor kalau disimpan? Because you kena bayar setiap bulan kos untuk menyimpannya dalam keadaan dingin beku. You have to pay every month for the treatment, for the storage. You have to pay every month. Disimpan di hospital ke kat mana doktor? Bukan, dia ada satu pusat dia sendiri. Bank pusat, bank yang khas yang menyimpan sel-sel stem daripada tali pusat. Nak tanya lagi, ada yang orang gunakan tali pusat tu macam lepas salin kan dekat hospital, dia orang ada tak ambil, dia orang boleh buat kosmetik ke doktor? Yes, boleh. Kerana itu ialah kerana placenta diambil untuk membuat kosmetik.
that one boleh, ada yang membuat dia. Tapi you kena dapat keizinan daripada ibu yang melahirkan anak lah. Kalau dia tak mau plasenta, you boleh ambil lah. Oh ya ke doktor. Okey, Yes. itu saja doktor. Terima kasih. Untuk kosmetik kalau tak silap saya diorang pakai plasenta kambing doktor. Yes, correct. Sheep placenta, correct. Yeah. Sheep placenta. Untuk kosmetik lah. Yes, Saya correct. tak pernah dengar lagi lah dia pakai plasenta orang. Belum lagi lah, but there is ada kajian yang mula sekarang sudah mula buat. Oh, okey. Okay. So, okey, tadi Zana Suzana dia bagi tahu untuk simpan bank nak simpan tali pusat kat bank stem cell tadi tu sebulan kena bayar 5,000. See, it's very expensive. Every month to pay. Kalau anda nak try tengok, nak survey nama di company tu Cairo Code. Cairo Code. Yes, correct. Tapi lah macam tali pusat kita pun dah tak tahu ke mana hala dah kan. Tapi yang mana tahu kalau ada anak-anak kita nanti ada mampu kan, insyaAllah kalau ada ni boleh disimpan di dalam bank of stem cell tu. Tapi bayangkan tuan-tuan puan, kalau tengok dunia perubatan hari ni dia simpan tali pusat tadi tu yang dipenuhi berjuta-juta stem cell tadi tu ke dalam bank stem cell untuk tujuan pemulihan nanti jika apa-apa berlaku. Bayangkan, relate tak dengan produk yang anda jual hari ini ataupun yang anda makan? Betul. Sangat relate. Cuma beza dia, kita punya stem cell ni dikeluarkan secara semula jadi. Itu beza dia. Betul. Stem cell semula jadi, betul. Orang nak dapatkan rawatan stem cell ni sebulan kena belanja sampai RM5,000, tapi hari ni kita di Maxima untuk kegunaan sendiri hanya memerlukan lebih kurang RM300 sahaja sebulan. Bayangkan tuan-tuan, ini benda yang anda boleh nampak value pada produk ini. Dan kenapa anda perlu menggunakan produk ni? Inilah value yang anda perlu nampak, yang mana tidak ada di mana-mana produk lain. Setakat hari ini, tidak ada lagi bahan aktif yang mampu mengeluarkan sel daripada tulang somsom untuk menggantikan sel-sel yang dah mati ataupun sel-sel yang rosak di dalam tubuh kita. Yang ada hanya di Maxima. Itu perbezaan produk Maxima dengan produk-produk dekat luar. Produk dekat luar ada antioksidan, ada nutrisi, ada nutrition. Tetapi dia tidak boleh keluarkan sel. Nampak? Apa yang orang ada, kita ada. Tapi apa yang kita ada, orang tak ada. Ini yang uniknya kita punya produk. Dan Lain sebab tu daripada sampai lain. doktor sampai hari ini lain daripada yang lain. Sampai hari ini kita tidak boleh buat fokus untuk produk. Syarikat sendiri pun tak boleh nak buat fokus untuk produk. Sebab apa? Permintaannya di luar jangkaan. Tak pernah lagi hari ni kita selalu kalau kita tengoklah dalam perniagaan seumpama macam yang kita buat ni, dia sekejap je. Bila dah satu masa, lepas tu produk tu dia jadi tepu dah. Orang dah tak makan dah produk tu. Sebab dah banyak dah dekat dalam market. Orang syarikat-syarikat lain pun ada everything semua. Tetapi bayangkan, kita antara trendsetter yang pencetus untuk produk AFA ni, sampai hari ni, produk AFA ni masih tidak tepu lagi. Dan permintaan dia semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Yes. Nampak? Ini yang anda patut nampak dan ini anda patut bersyukur kerana dipertemukan dengan produk yang ada di Maxima ni. Right? Orang lain tak dapat makan pun produk ni. Tapi hari ni kita diberi, orang cakap tu, kita diberikan rezeki untuk menikmati produk ini. Untuk kita, untuk sesi keluarga kita. Dan juga inilah juga peluang sebab apa? Kita antara orang yang terawal untuk tahu pasal produk ni untuk menyampaikan kepada kawan-kawan kita yang masih lagi tidak menggunakan produk Maxima.